Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastura Abdul Wahab, pelajar sarjana Sains Sosial akan membentangkan tajuk artikel saya sempena dengan Sigma 10 ini, iaitu Islam sebagai agama persekutuan dalam konteks sosial di Malaysia. Okey, artikel ini saya buat bersama-sama dengan dua orang penulis saya, iaitu Dr. Muhammad Fazrul Asri, Wan Razali dan Dr. Khadijah Huda. Okey. Sebagai pengenalan, Islam menggalakkan umatnya agar menunaikan janji yang dibuat, dan Islam juga membenarkan umat Islam agar membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Buktinya dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu ayat 4, kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia dengannya dari orang-orang musyrik, kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian itu sedikit pun, dan mereka tidak menolong seorang yang pun yang memusuhi kamu, maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempohnya. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengasihi orang-orang yang bertakwa. Okey, dalam konteks perpaduan dan kemerdekaan Malaysia, perjanjian sosial ataupun kontrak sosial itu telah wujud semasa zaman pra-kemerdekaan. Dan umumnya Malaysia ini merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa, agama, keturunan, dan Malaysia juga mengamalkan toleransi kaum atau toleransi beragama. Okey, dan di Malaysia Islam diletakkan sebagai agama persekutuan mengikut perkara 3 Fasal 1 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu Islam sebagai agama persekutuan, namun agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan sejahtera. Okey, namun walaupun Islam itu diletakkan sebagai agama persekutuan, masih wujud individu-individu yang sering mencabar kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey, antara isu-isu yang timbul adalah yang pertama, iaitu isu murtad, isu kumpulan bekas penjawat awam G25 yang mengkritik undang-undang murtad. Yang kedua adalah penggunaan kalimah Allah, solat dan Kaabah oleh orang bukan Islam. Yang ketiga adalah kebebasan hak dan kesamarataan gender oleh kumpulan Sister in Islam. Yang kemudian akhir sekali adalah ancaman liberalisme, sekularisme dan pluralisme barat yang memperjuangkan hak kebebasan manusia, kebebasan beragama, memisahkan urusan agama dengan urusan dunia, serta mereka juga menolak autoriti tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, antara objektif kajian saya ialah yang pertama, iaitu untuk menyatakan maksud konteks sosial dan Islam dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua adalah untuk menghuraikan teori konteks sosial menurut sarjana Barat dan sarjana Malaysia. Yang ketiga adalah untuk menghuraikan peruntukan Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi konteks sosial menurut bahasa. Okey, perkataan kontrak itu asalnya adalah berasal daripada bahasa Latin, iaitu contractus, manakala perkataan sosial juga berasal daripada bahasa Latin, iaitu socii. Dan dalam bahasa Arab pula, perkataan sosial disebut sebagai al-ijtima', manakala perkataan kontrak disebut sebagai al-aqdu. Dan dalam kamus dewan, kontrak itu bermaksud perjanjian dengan syarat-syarat tertentu, manakala sosial pula bermaksud masyarakat. Okey, kita pergi kepada definisi Islam menurut bahasa dan istilah. Okey, dari segi bahasa, perkataan Islam itu berasal daripada kata akar bahasa Arab, iaitu salima, yang bermaksud patuh, taat, aman dan damai serta jauh daripada kekurangan zahir dan batin. Manakala menurut Al-Atas dalam bukunya, iaitu Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak, beliau mengatakan bahawa Islam itu bermaksud taat dan patuh kepada segala perintah Allah serta Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian Islam juga adalah penerimaan dengan sepenuh hati manusia dan memahami maksud kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Manakala Muhammad Asad pula mentafsirkan Islam itu sebagai penyerahan diri kepada Tuhan, iaitu self surrender to God ataupun self submission to God. Dan beliau juga mengatakan bahawa Islam itu tidak merujuk kepada nama sebuah agama yang formal.
Kemudian, kita pergi kepada konteks sosial menurut perspektif sarjana barat. Okey, antara sarjana barat yang memberikan teori mereka tersendiri berkenaan konteks sosial adalah iaitu seperti Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Lesnov dan David Hume. Okey, saya ambil 3 orang pendapat sarjana, iaitu yang pertama Locke. Okey, John Locke mengatakan bahawa teori konteks sosial ini adalah iaitu suatu perjanjian ataupun keadaan secara semula jadi yang melibatkan individu yang mempunyai hak-hak terhadap hartanya dan rakyatnya untuk hidup secara aman dan sejahtera bersama-sama. Okey, Rousseau pula mengatakan bahawa konteks sosial ini merupakan sebuah negara bangsa, iaitu sewajarnya terdapat kod undang-undang yang telah disepakati dan dipersetujui antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Okey, maksudnya kat sini ialah konteks sosial ni maksudnya macam terdapat beberapa hak-hak yang dipersetujui antara pemerintah dan golongan diperintah itu. Okey, kemudian hal ini penting kerana untuk mencapai keadilan dalam menentukan hak-hak dan tugas setiap individu tu. Okey, Lesnov pula mengatakan bahawa teori konteks sosial ini adalah sebagai satu cabang dari falsafah politik dan teori ini menjadi dasar undang-undang dan kesahihan kuasa pemerintah dalam bidang politik. Teori ini juga mengandungi kewajipan dan tugas penguasa ataupun pemerintah dan rakyat-rakyatnya yang diperintah mengikut undang-undang yang telah termaktub dalam konteks sosial tersebut. Okey, konteks sosial menurut perspektif sarjana Malaysia pula. Okey, ini dalam konteks Malaysia pula. Okey, beberapa sarjana Malaysia juga turut memberikan teori mereka terhadap konteks sosial. Antaranya ialah Wan Mat Fauzi, Wan Hussein, Abdul Manaf Haji Ahmad, Ibrahim Mahmud, Syam Rahayu Aziz dan Muhammad Rizal Yaakob dan banyak lagi. Okey, namun saya ambil 4 orang sarjana yang saya letakkan dalam artikel saya, iaitu Wan Ahmad Fauzi, Wan Hussein mengatakan bahawa konteks sosial ini adalah hasil rundingan golongan nasionalis dalam kalangan pemimpin UMNO, MCA dan MIC yang dimartabatkan sebagai Our Nation Founding Fathers. Itu pemimpin golongan parti itulah, sebagai pihak yang memuktamadkan terma-terma Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan pihak British. Okey, kontrak ini dibuat sebagai prasyarat untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okey, kemudian Abdul Manaf Haji Ahmad pula mengatakan bahawa kontrak sosial ini bermaksud persepakatan dan rundingan secara sukarela antara wakil-wakil pemimpin parti, iaitu Parti UMNO yang diwakili oleh kaum Melayu, Parti MCA iaitu Malaysian Chinese Association, dia mewakili kaum Cina, dan Malaysian Indian mereka diwakili oleh kaum India. Okey. Dan wakil-wakil parti ini menjadi simbol kepada persetujuan keseluruhan kaum di Malaysia. Okey, perjanjian ini dibuat bukan persetujuan wakil-wakil saja. Jadi perjanjian ini mewakili semua kaum itu. Okey. Kemudian Ibrahim Mahmud pula menyatakan bahawa teori konteks sosial ini adalah pendapat dan hasrat bangsa masing-masing yang telah dikeluarkan bagi mencari persefahaman antara kaum agar dapat mewujudkan perasaan berbaik-baik ataupun perasaan saling berbaik-baik sangka dan menghormati antara satu sama lain, dan antara hak-hak kaum-kaum tertentu itu dalam bentuk kerjasama yang berkekalan. Okey, ini agar menjamin keharmonian negara. Okey, kemudian akhir sekali Syam Rahayu Aziz dan Muhammad Rizal Yaakob mengatakan bahawa istilah konteks sosial ini tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan, namun istilah ini digunakan untuk menterjemah definisi persefahaman dan kesepakatan bagi keadilan sosial 3 kaum terbesar di tanah Melayu, iaitu kaum Cina, India dan kaum Melayu. Okey. Dan perjanjian ini dipahat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957.
Okay, kita pergi kepada unsur tradisi dalam konteks sosial di Malaysia. Okay, terdapat 4 unsur tradisi dalam konteks sosial di Malaysia, iaitu yang pertama, sistem raja perperlembagaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, dan akhir sekali adalah Islam sebagai agama persekutuan. Okay. Artikel ini akan memfokuskan kepada Islam sebagai agama persekutuan. Okay, Islam sebagai agama persekutuan adalah merupakan perkara 3 fasa 1 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, menurut Al-Atas, Islam itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Kerana sebelum merdeka lagi, Islam itu sudah lama bertapak di negeri-negeri Melayu seperti Johor dan Terengganu. Dan Islam ini sebagai agama dalam di tanah Melayu itu termaktub dalam perkara-perkara ataupun perlembagaan negeri Johor dan Terengganu dan banyak lagi. Okey, kemudian Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia juga iaitu perkataan adalah dalam statement tu bukan menunjukkan hendaklah, malahan ia bermaksud bahawa agama Islam itu sememangnya diterima sebagai agama bagi negeri-negeri persekutuan Malaysia. Okey. Okay, kemudian Islam juga disebut sebagai agama rasmi di Malaysia, iaitu perkataan rasmi itu bermaksud suatu atau dalam konteks ini agama Islam disahkan oleh kerajaan atau yang berkuasa, yang diisytiharkan oleh kerajaan atau jabatan-jabatan lain. Okey, kemudian Syam Rahayu mentafsirkan istilah rasmi itu sebagai agama Islam adalah agama negara atau agama religious state religion, seperti mana yang diisytiharkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Okey, kemudian Abdul Aziz Sebari pula berpendapat bahawa ungkapan Islam sebagai agama rasmi ataupun Islam sebagai agama persekutuan itu meletakkan agama Islam itu sebagai satu nilai yang sangat tinggi dan serta perlu diberi keutamaan dan tidak boleh dikecualikan sama sekali. Okey, Islam sebagai agama persekutuan itu peruntukan bagi Islam sebagai agama persekutuan menurut perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu yang fasa pertama iaitu Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bagi persekutuan. Dan hal ini bagi menjamin kebebasan beragama menurut perkara 11 pasal 1. Dan hal ini juga bertujuan untuk menjamin kedudukan orang bukan Islam serta untuk menjamin perpaduan antara kaum. Dan fasa 2 pula bagi tiap-tiap negeri selain daripada negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, negeri-negeri ini meletakkan raja itu sebagai ketua bagi agama Islam. Okey, manakala fasa 3 pula adalah perlembagaan negeri Melaka ataupun Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak itu adalah membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam negeri itu. Okey, kemudian tiada apa-apa pun dalam perlembagaan persekutuan itu yang yang dikurangkan menarik peruntukan Islam sebagai agama persekutuan. Itu hal ini adalah suatu pendekatan untuk menjamin atau memastikan hak-hak sivil orang bukan Islam itu kekal terjamin. Okey, kemudian fasa 5 adalah walau apa-apa pun dalam perlembagaan ini, jadi Pertuan Agong itu hendaklah menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan seperti wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan Parlimen juga boleh melalui undang-undang untuk membuat peruntukan-peruntukan bagi mengawal hal ehwal agama dan bagi membuka satu majlis untuk menasihati yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Okey, antara peruntukan-peruntukan lain mengenai agama Islam adalah yang pertama iaitu perkara 8 fasa 2, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina. Okey. Kemudian perkara 4 perkara 11 fasa 4 iaitu sekatan dan kawalan pengembangan kepercayaan dan doktrin. Okey, sini bermaksud bahawa walaupun walaupun Malaysia mengamalkan kebebasan beragama, namun agama lain selain Islam dilarang untuk menyebarkan doktrin mereka terhadap orang Islam. Okey.
Perkara 12 pasal 3, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri boleh memperuntukkan perbelanjaan dari segi kewangan dan juga bantuan lain kepada institusi-institusi Islam. Kemudian perkara 12 pasal 4, agama seorang di bawah umur 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya sahaja. Kemudian perkara 150 pasal 6A, iaitu hukum syarak terjamin ketika darurat. Di sini bermaksud bahawa walaupun dalam keadaan darurat, hukum syarak itu tetap terjamin dan tidak boleh diubah sama sekali undang-undang syarak. Kemudian parlimen atau pihak pelaksana eksekutif itu tidak boleh membuat apa-apa. Di sini tidak boleh membuat apa-apa perkara atau perubahan dari hukum syarak walaupun ketika berlakunya darurat. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan yang saya telah jelaskan, hal ini jelas menunjukkan bahawa kedudukan Islam itu sebagai agama persekutuan dalam konteks sosial di Malaysia sangat penting dan sangat istimewa, dan masyarakat bukan Islam sewajarnya menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia, kerana undang-undang di Malaysia itu meletakkan atau memberikan kebebasan kepada mereka, itu orang bukan Islam, untuk mengamalkan agama mereka, ajaran mereka dengan aman, damai, tanpa apa-apa bantahan atau gangguan daripada orang Islam. Seharusnya hal ini dapat lagi mengeratkan perpaduan antara kaum Cina, India dan Melayu di Malaysia, agar mereka itu dapat hidup aman, sejahtera tanpa apa-apa pergaduhan atau perselisihan faham serta peperangan. Sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.